Waalaikumsalam. Tak pakai earphone ke tak payah? Okey, kalau Fan pakai earphone lagi cantik. Dia bunyi lagi cantik, sound pun lagi cantik. Okey, first kita tengok topik yang pertama. Okey, bab 1 tingkatan 3 kat sini, topik dia adalah indeks kan, indeks. Okey. Sebenarnya indeks ni simple je. Dia hanya untuk memudahkan pengiraan. Pengiraan iaitu menyebabkan satu nombor yang berulang. Contoh kat sini, asas bagi indeks, saya rasa saya ajar kamu ringkas dulu. Asas dia yang pertama, kamu kena faham benda pertama sekali. Asas dia adalah cerita dia pasal ada satu nombor dan ada dia punya, kita panggil dia kuasa. Kita panggil dia kuasa. Yang mana nombor ni kita panggil dia asas. Nombor asas. Yang kat atas ni kuasa dia tu, yang ini kita panggil dia indeks. Indeks. Jadi contoh kat sini, katakan kita ambil nombor dia. Saya ambil contoh 1, contoh saya buat sendiri kat sini contoh saya ambil 2 kuasa 3. Maksudnya nombor ni adalah indeks dengan asas 2 dan dia punya kuasa dia kita panggil indeks 3. Ataupun kamu boleh panggil dalam bentuk kuasa 3. Okey, apa maksud kuasa 3 ni? Kuasa 3 ni biasanya simple je. 2 kuasa 3 maksudnya adalah 2 yang didarab sebanyak 3 kali, iaitu 2 darab 2 darab 2. Okey, untuk tingkatan 3 untuk tingkatan 3 ni saya laju sikit sebab topik ni memang boleh sentuh cepat. Dia senang. Untuk tingkatan 3, apa yang kamu buat? Kamu kena hafal macam hafal sipir. Kamu kena hafal yang terbaik lah. Bukan wajib hafal. Dia tak wajib. Kamu boleh pakai kalkulator, tak ada masalah. Tapi ini tak wajib. Kalau boleh hafal, dia akan memudahkan banyak benda kat sini. Iaitu yang pertama, kamu kena hafal untuk sifir untuk asas 2. Nombor asas 2 ni, 2 kuasa ni. 2 kuasa ni kalau boleh kamu kena tahu sampai kuasa 5. Okey? Hilanglah. Kamu kena hafal sampai 5 lah kalau boleh. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus kalau kamu hafal. Contoh yang terbaik kamu boleh hafal daripada sampai 2 kuasa 10 terbaik. Sampai 2 kuasa 10 tu terbaik. Kamu tengok nombor tu, kamu tahu nombor tu adalah nombor asas 2. Nombor asas 2. Maksudnya kat sini contoh saya bagi. Tarik Dia saya lari sikit pada dalam buku teks tu. Buku teks tu dia punya maksud pedoman saja. Contoh, kita panggil tengok nombor asas 2 kat sini. Indeks untuk asas 2. Maksud kamu kena tahulah 2 kuasa 1 maksudnya 2. 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 kamu dapat teka terus. Kamu dapat baca terus. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi kamu akan nampak macam mana pola dia kamu boleh teka. Pola dia maksudnya Cikgu 2 kali. Ya? Cikgu Man. Ya. Cikgu Man. Ya. Internet kat bawah. Internet pun tadi tengok sikit. Kalau tak dengar. Dia macam hang tadi. Nak macam mana? Nak fast. Kata apa tadi? Okey, kat sini kalau kamu tengok, yang ini kita panggil dia, benda yang berulang ni kita panggil dia pendarapan berulang. Jadi dia cerita dia simple je. Contoh 2 kuasa 1 maksudnya 2, 2 kuasa 2 maksudnya 2 kali 2, 2 kuasa 3, 2 kali 2 kali 3. Cuma dalam indeks ni, dia panggil ini asas, ini indeks, itu saja. Okey? Kemudian kamu boleh nampak pola dia dan seterusnya. Okey. Jadi kamu kalau boleh kamu boleh hafal sampai 204, 205 berapa, 206 berapa, dan kalau kamu tak dapat hafal pun kamu dapat tahu macam mana apa maksud yang dimaksudkan sebagai kuasa tu. Okey. Yang ini kita panggil dia berlaku satu pendaraban berulang. Pendaraban berulang inilah yang membentuk yang kita panggil sebagai, kat sini adalah nombor indeks, kita panggil dia. Indeks. Okey, jadi dia boleh jadi apa saja. Contoh kalau kita ambil dalam bentuk perpuluhan pun boleh. 0.2 darab 0.2 darab dengan 0.2. Nampak? Sama juga dengan kita tak tulis jawapan ni, kita tulis 0.2 kuasa 3. Contoh.
Ini dalam bentuk indeks. Ini dalam bentuk pendarapan berulang. Okey, pecahan pun sama juga. Pecahan macam mana? 1/2. Darab 1/2. Darab 1/2. Darab 1/2. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis. Cuma bila pecahan, pastikan kamu meletakkan asas dia dalam kurungan. 1/2 kuasa 4. Okey, begitu juga dengan nombor negatif. Negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Contoh sebagai pendek je lah. Bila nombor negatif pun sama. Kamu dikehendaki letak nombor negatif ni dalam kurungan. Negatif 3 kuasa 1, 2, 3 kuasa 3. Okay. Nombor biasa tak payah dalam kurungan. Okay. Pecahan kena letak dalam kurungan. Kemudian nombor negatif pun kena letak dalam kurungan. Perpuluhan, kalau dia positif tak payah dalam kurungan. Itu kita panggil cara kita tulis pendarapan berulang kepada bentuk indeks. Okay. Jadi kamu boleh tengok dalam nota ni simple je, boleh tengok. Okay, contoh macam ni. Ini nak faham je kan? Okay. Tengok uji minda 1.1A nombor 2. Yang ni yang saya masukkan. Macam mana kita nak tulis kan? Okay. Jadi kamu boleh try kejap kan? Sementara kita menunggu azan. Sorry tadi azan kat tempat saya berhenti kejap. Tengok soalan ni. Simple je nampak. Ini soalan dekatan 3. Simple je. Nyatakan pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks. Jadi benda ni kamu boleh tengok pun kamu tahulah cerita dia. Cuma kena ingat cara tulis yang penting apa? Pecahan nombor negatif mesti ditulis di dalam kurungan yang terbaiklah. Contoh A kat situ. Ini simple. 6. Jawapan kita terus 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kuasa 6. Macam tu je. Saiz kena betul. Ini besar. Asal mesti besar. Indeks mesti kecil. Jangan sama besar pula. Salah. Okay. B. Yang tu nampak perpuluhan 0.5. Berapa? Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuasa 7. Pastikan saiz. Hati-hati dengan saiz dia. Okay. Kemudian C. Tengok C. C. Bila dia melibatkan 1/2. Yang terbaik. 1/2 ni walaupun dia kamu boleh tulis macam ni tau. Contoh 1/2. Kamu boleh tulis dalam bentuk kuasa 4. Macam ni. Boleh tulis. Cuma yang terbaik kalau jumpa pecahan adalah lebih baik kita tuliskan dia dalam bentuk kurungan yang terbaik. Supaya kita faham. 1/2 ni satu nombor yang diulang sebanyak 4 kali. Diulang sebanyak 4 kali. Okay. Contoh D pun sama. D negatif M. Jadi negatif confirm mesti letak dalam kurungan. Jadi negatif M ada berapa kali? Ada 5 kali kat situ. Okay. Jadi saya akan tinggalkan kamu bila-bila nanti kamu ada masa nanti ataupun kamu akan belajar nanti untuk soalan E dengan soalan F. Sama benda ni. Kita panggil dia pendarapan berulang. Tukarkan kepada bentuk sebagai bentuk indeks. Okay. Yang bawah dia pun sama. Yang ni. Yang ni saya tak nak sentuh. Ini saya sentuh sikit lah. Saya rasa kamu boleh faham ni. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendarapan berulang. Tak ada masalah. Ulang sajalah benda tu. Repeat balik. Sebanyak berapa kali. Kamu tengok contoh dia bagi nampak. Contoh A tu negatif 3 dia letak dalam kurungan. Kuasa 3. B 2.5. Perpuluhan pun dia letak dalam kurungan. Supaya mudah. Lebih kita faham dapat. C 2/3 pecahan dia letak dalam kurungan. Tengok cara dia letak. Okey. Yang ini saya nak sentuh kat sini adalah pasal ada unknown. Unknown kat situ kita tengok yang mana? Melibatkan H. Untuk yang nombor 3 ni saya nak sentuh H je. Yang lain saya rasa kamu boleh faham. Okey. Untuk H tu kamu tengok dia bagi apa? 3N. Nampak? 3N kuasa 5. Yang ini kena jaga. Yang ini maksudnya adalah sama dengan 3N darab dengan 3N darab dengan 3N darab dengan 3N ulang sebanyak 5 kali. Okey. Tapi kalau kamu tulis macam ni, 3N kuasa 5 ini lain. Ini tak sama. Ini lain. Ini maksudnya 3 darab dengan N yang ulang 5 kali. N darab, N darab, N darab, N darab, N. Nampak? Dua-dua ni adalah benda yang berbeza. Sebab tu, kalau benda macam ni, kalau dalam kurungan maksudnya yang dalam kurungan tu yang berulang. Kalau macam ni maksudnya apa? 3 tak berulang, N sahaja yang berulang.
Ini kita panggil dia konsep asas dalam memahami indeks. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya kamu boleh tanya tuan-tuan. Saya akan teruskan lagi. Tengok. Okey. Kita sebab soalan ni dia makin lama makin gempak tau. Soalan dia makin gempak. Mula-mula dia bagi simple je, basic-basic je dia bagi. Makin lama dia makin naik level dia. Macam main game lah kan. Mula-mula tu biasa je. Okey. Kita tengok contoh 2. Soalan dia. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Apa maksud dia? Maksud dia kat sini soalan ni, dia nak kita gunakan asas 2, okey, kuasa berapa? Sama dengan 64. Nampak? Ataupun dia nak asas 4. Maksudnya kalau 4 pun 4. Kuasa berapa? Sama dengan 64. Ataupun dia kata 8. 8 kuasa berapa? Sama dengan 64. Dia ada beberapa cara yang dicadangkan. Salah satu cara yang terbaik yang selalu pakai, kita panggil dia pembahagian panjang. Pembahagian panjang ataupun nama dalam form 3 kamu dalam kutip dia panggil pembahagian berulang. Kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Nampak cuma bila kamu dah, kalau kamu dah cam nombor ni nanti, kalau kamu dah hafal, kamu tak payah buat tau kaedah ni. Kamu terus tulis je. Bila kita dah cam, kalau dah hafal, yang terbaik terus saja. Kalau kita yang penting dalam form 3, kamu jawapan dulu. Okay? Tapi masa belajar, kamu akan diajar untuk menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk dapat. Kena follow. Contoh macam ni, kaedah pembahagian berulang. Apa maksudnya? Kita bahagi. Bahagi siapa? 64. 64 bahagi dengan berapa? Dengan 2. Sikit-sikit kita bahagi. Pembahagian berulang ni dia ke bawah. Dia ke bawah tengok. Contoh 64 bahagi dia macam ni. Bahagi biasa kat atas. Ni ke bawah. Bahagi 2. Ambil kalkulator, kamu boleh guna kalkulator. Sekarang kamu boleh guna kalkulator, kamu tingkatan 3 boleh pakai 64 bahagi 2, kamu akan dapat 32. Bahagi 2 lagi akan dapat 16. Bahagi 2 lagi akan dapat 8. Bahagi 2 lagi akan dapat 4. Bahagi 2 lagi akan dapat 2. Nampak? Bahagi selagi boleh. Bahagi 2 lagi, kamu akan dapat 1. Jawapan kamu sebelah mana? Kita ambil sebelah sini. Ini kita punya indeks. Jawapan kita ambil sebelah itu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya jawapan kita sama dengan 2 kuasa 6. Contoh pun dia dah bagi kat bawah tu. Boleh tengok. Ini kita bagi pembahagian berulang kaedah dia. Okey? Kaedah ni senang sebab apa? Kamu dah boleh ada kalkulator. Kalau dulu susah juga kalau pelajar tak apa sipil menangis buat soalan ni. Okey? Sama juga ni. 64 bahagi 4 sama. 64 bahagi 4. Okey? 64 bahagi 4 kamu akan dapat 16. Boleh ambil kalkulator. 16 bahagi 4 kamu akan dapat 4. 4 bahagi 4 akan dapat 1. Dia sampai dapat 1. Okey, jadi bila dapat 1 maksudnya yang ini kita punya jawapan kita, N kita. Jadi jawapan kita kat sini adalah 4 kuasa 3. Nampak? Senang kan? Tapi bayangkan kamu hafal. Kalau kamu hafal, contoh soalan dia bagi macam ni. Okey, cari nilai N. Cari nilai N. Kamu dah hafal. 4 kuasa 3 dan 4. Kamu tak payah buat semua ni. Nampak? Pergi dekat ABC. Kalau soalan ABC, terus ambil je. Pilih je ABC. Kalau tak ada ABC yang subjektif, terus tulis je jawapan. Dia untuk soalan macam ni biasanya markah yang diberikan hanyalah 1 atau 2 markah. Tak akan bagi banyak. Kecuali soalan tu dia bagi tahu. Dia kata tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, menggunakan kaedah pembahagian berulang. Oh, dia jelas dia bagi. Kamu kena tunjuk. Maksudnya kalau dia kata menggunakan kaedah tu dalam exam, maksudnya kaedah ni kena tunjuk sebab kaedah ni ada markah. Kalau dia tak bagi tahu menggunakan kaedah apa, dia kata okey. Contoh soalan dia kata tuliskan, tukarkan 64 kepada bentuk indeks menggunakan asas 4. Cukup jawapan, sudah cukup. Macam tu. Yang ni senang, 64 bahagi 8 pula. 64 bahagi 8. Sebab tu selalunya saya nak kalau boleh pelajar hafal. Kalau hafal maksudnya indeks ni sampai tingkatan 4 kamu guna sampai SPM topik ni ada. Dalam AdMath ada, dalam Math ada. Senang bagi kamu. Ini tu dapat kan? Itu dapat ini kita punya N kita.
Jawapan kita sini 8 kuasa 2. Nampak? Okey. Kalau kamu tengok dekat nota yang saya bagi kamu tu, dia ada 2 kaedah. Satu dia bagi kaedah pembahagian berulang yang ni kan. Okey, yang kedua dia bagi adalah kaedah pendarapan berulang. Saya tak pakai kaedah ni. Tapi boleh pakai kaedah ni. Sebab kaedah ni saya panggil kaedah cuba-cuba. Kita kaedah cuba-cuba. Yang ini dia terbalik. Kalau dia bagi nombor, tukar boleh. Ini dia terbalik. Untuk kaedah pendarapan berulang, dia lebih sesuai untuk terbalikkan. Terbalikkan macam mana? Contoh dia bagi 2 kali 2 kali 2 kali 2, dia tanya berapa? Itu macam tu boleh kita buat. Yang untuk nak tukarkan nombor kepada asas yang lebih kecil, yang terbaik kita guna kaedah apa? Pembahagian berulang. Ya, betul. Senang boleh faham ni? Boleh. Okey, jadi cantik Okey, kita tengok terus Tengok. Contoh 3. Tengok contoh 3. Contoh 3 ni dia bagi dalam bentuk apa? Dia bagi dalam bentuk pecahan. Okey, dia ada trik tau dalam bentuk pecahan contoh. Kalau dalam buku memang dia akan bagi kamu kena buat semua. Contoh Contoh 3 dia kata tuliskan dia kata 32 per 3125. Okey. Dalam bentuk indeks, maksudnya sama dengan dalam bentuk indeks. Dengan menggunakan asas. Asas mesti dalam kurungan sebab dia indeks. 25 kuasa berapa? Tak tahu. Ini yang kita nak buat. Ayat tu dia kata tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas. Dapat soalan tu, kita tukar siap dalam bentuk kita faham. Jadi kerja kita apa? Kena cari N. Bila nak cari N, untuk pecahan, dia ada special. Kamu tak perlu buat dua-dua. Apa maksudnya tak perlu buat dua-dua? Kamu tak payah buat dua-dua. Tak payah buat 2 dengan 2/5, tak payah. Tak payah buat 2, tak payah buat 5. Maksudnya kita hanya perlu buat 1. Contoh macam ni. Berapa N ni? Kita hanya ambil 2. Maksudnya kita jadikan dia sekejap 32 sama dengan 2 kuasa N. Macam tu. Kita tak payahlah buat dengan 5, kita buat 32 je. 32 terus kita bahagikan panjang. Bahagi 2 dapat 16. Bahagi 2 dapat 8. Bahagi 2 dapat 4. Bahagi 2 dapat 2. Bahagi 2 dapat 1. Cukup. Ini kita punya N. Nampak? Jadi N kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bila N kita 5, jawapan kita terus bukan 205. Terus. Oleh sebab itu, 32 per 3125 adalah sama dengan 2/5 kuasa 5. Tak payah buat 5. Kalau nak buat dekat 5 untuk apa? Untuk semak jawapan. Sebab konsep dia mesti sama. Kalau atas 2 kuasa 5, bawah pun mesti 5 kuasa 5. Dia tak boleh. Kalau tak sama maksudnya dia bukan indeks. Indeks dia mesti sama sifat dia. Jadi kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, kamu tak payah buat nombor yang susah. Contoh kalau kan dia bagi pelik-pelik tau. 27 orang kan 7 sifir 7 susah. Ramai pelajar tak hafal. Walaupun guna kalkulator kan. Dia lagi senang kalau tak payah kalkulator. Kamu nampak yang senang tak apa? 2. Kan? Tapi kalau 1 tak payahlah. 1 tak sonoh cerita dia. 1 tak achieve. Kan? Nombor paling kecil kita gunakan sebagai asas adalah 2. 1 bukan asas. Okey, boleh faham Afan maksud saya? Kenapa tak payah pakai dua-dua? Boleh? Okey Kalau contoh macam buku dalam ni dia bagi apa? Dia buat dua-dua. Kita tak payah. Dalam ini tak payah. 1 je cukup. Kita panggil kaedah pembahagian berulang. Sekali je kita buat. Terus. Okey. Dia mesti dapat nilai yang sama. Okey, kita tengok contoh. Yang ini yang penting ni. Yang ini yang penting. Ini adalah soalan yang biasa ditanya dalam exam. Tiga soalan macam ni ada bentuk dia. Contoh kat sini kita ambil uji minda. Minda 1.1B. Nampak? Kan? Ini biasanya kalau kamu belajar kat sekolah ni 1.1A itu satu kelas. Satu masa kan. Kita tuition ni laju pop terus kan. Sebagai apa? Yang terbaik bila kamu masuk sekolah ni kamu belajar benda sama, kamu ada idea apa yang di-explain kat kamu. Okey, nombor 1. Tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Nampak? Kan? Kita dah nampak idea dia apa nak buat. Maksudnya 81 soalan dia kata kat situ asas 3. Jadi apa sebenarnya dia nak?
Kita dah tahu. Sebenarnya yang dia nak apa? Dia nak 3 kuasa berapa dapat 81. Ini yang dia nak. Itu yang kita pun faham cerita dia. Bila kita dah faham, kita tahu, oh macam ni. Jadi bahagilah. Jadi saya boleh buat bahagi pembahagian berulang. Bahagi 3. 81 bahagi 3. 27. 27 bahagi 3. Kamu akan dapat 9. 9 bahagi 3. Kamu akan dapat 3. 3 bahagi 3 akan dapat 1. Okay? Nombor-nombor ni akan jadi laju bila kamu hafal tau. Tapi kalau kamu tak hafal pun tak apa. Bila kamu selalu nampak nombor-nombor ni, kamu dah tahu 81 bagi 3 mesti 27. Ni benda tu dia akan datang. Benda sifir bila kita selalu guna, dia melekat kat otak. Nampak je dia terus macam kamu hafal, bukan hafal sifir tau. Hafal nombor tu terus. Tuk 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 dia keluar. Jadi terus kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Kan? Jadi jawapan kita macam mana tulis jawapan? Jawapan kita kena tulis sama dengan 3 kuasa 4. Faham? Jadi kita akan tengok kadang-kadang ada masalah pelajar kadang-kadang dia tak faham soalan nak apa ni. Kan? Contoh soalan B ni. Dia tengok soalan B tu terus terkejut. 15,000 dia bagi. 625. Dia nak dalam asas 5. Wow. Yang ini jam kan? Sekejap tengok. Kita buat tak apa. Jadi kita dah tahu apa nak kena buat. Yang ni saya tak tulis dah. Saya terus buat pembahagian panjang. 15,625 kita bahagi dengan 5. Kamu ada kalkulator. Walaupun ada takkan ni nombor ni pakai kalkulator, takkan tak apa sifir 5. Kalkulator dibenarkan guna. Apabila dibenarkan menggunakan kalkulator, gunakan kalkulator tu. Tapi kalau kamu tak nak guna, boleh. Kamu hafal, tak ada masalah. Tapi kalau nak guna je kalkulator. Dalam exam, gunakan sebaik mungkin. Contoh macam ni, kita boleh gunakan tu. Contoh, kamu ambil ni, bahagi dapat apa ni? 3, masalah. Saya tak ada kalkulator. 3125. 3125. Saya tak ada kalkulator. Okay. Jadi terus bahagi 5, kita akan dapat 6. 625. 25. Okey, nombor tu dah datang. Nombor dah datang lah. Ini 125. 25. Dia dah datang nombor. Bahagi 5 lagi kita akan dapat ni 25. Bahagi 5 lagi akan dapat 5. Alamak, tak sampai 1. Tak apa, dia keluar. Dia keluar tak apa ni. Halal lah. Bagi 5. 1 bawah ni. Jadi jawapan kita tu dapat itu adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu 5 kuasa 6. Okay. Dan contoh dia tulis kat sini apa? Tuliskan setiap nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas nyatakan dalam kurungan. Contoh, kamu dah hafal nombor ni 5 kuasa 6 ataupun kamu ambil kalkulator, kamu try 5 kuasa berapa dapat ni? Kamu try, kamu dapat 5 kuasa 6 pun boleh. Tak semestinya mesti tulis jalan kerja jenis pembahagian berulang. Faham? Tak semestinya mesti jalan kerja ni. Okay? Cuma masa kita belajar, kita nak faham benda tu wujud macam ni. Okay? Kalau kamu ada kalkulator, kamu boleh test terus. Test. Kan? Okay? Contoh. Kita pergi contoh C pula. C kat sini bagi apa? Ini macam tadi yang kita bagi tahu. 64 per 125. Okey. Asas dia pakai, dia nak dalam asas 45. Okey, contoh kat sini kan. Nak pakai 64 kan nak pakai 125. Kan yang mana kita senang. Contoh, sifir 5 lagi senang berbanding pada sifir 4. Pakai sifir 5. Tak ada masalah. Contoh, saya terus buat kat situ. 125 saya bahagi 5 terus. Bahagi 5 terus dapat ni 25. Terus. 25. Ni dapat? 5. Bahagi 5 dapat? 1. Nampak dia lagi mudah. Betul tak? Tapi sebenarnya dua-dua sifir sama je, senang. Sifir 4 dengan sifir 5. Jadi terus jawapan kita jadi apa? Tak perlu buat semua. Terus jawapan kita 4 per 5 kuasa 3. 3, ya betul. Macam tu terus. Kan? Cuma tengok. Tengok soalan ni bagus ni buku teks dia buat. Tengok D. D dia mula menggunakan apa? Perpuluhan. Perpuluhan kena menangis buat perpuluhan ni. Kan? Tengok. Kat sini perpuluhan. Tengok dia bagi apa? 0.000032. Okey. Untuk asas dia dan 0.2.
Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Langkah pertama kita kena ingat, kita nak buat pembahagian berulang. Kalau nak buat pembahagian ulang dengan perpuluhan jam. Betul tak? Macam mana cikgu nak buat pembahagian berulang menggunakan perpuluhan, macam mana nak bahagi? Kan? Jadi senangnya cerita dia. Boleh buat jalan kerja macam biasa, tak ada masalah. Contoh, kita buat 0.000032 bahagi dengan 0.2. Tak ada masalah. Kalau nak buat macam ni pun tak ada hal. Boleh. Okey, contoh kita bahagi yang mana? Macam mana kita nak bahagi? Macam mana kamu nak bahagi nombor perpuluhan macam ni? Apa ni, Fan? Afan? Ya, kena kosong. Okey, boleh. Macam mana macam mana kita nak bahagi nombor macam ni? Macam mana? Okey, kalau soalan ni soalan UPSR susah, Afan. Betul tak? Tapi sekarang soalan ni duduk kat mana? Tingkatan 3, betul tak? Kan? Bila tingkatan 3, macam mana nak bahagi nombor ni? Cara dia tekan kalkulator. Kan? Tak payah pening-pening. Tak payah pening kepala pergi buat apa nak buat bahagi sendiri, tak payah. Terus ambil kalkulator bahagi je. Tu dapat. Betul? 1.6 apa ni? Dapat apa? 0.2 bahagi 0.000032. Kan? Terbalik yang ni bahagi ni. Ni bahagi ni. Silap. Terbalik tu. Balik tu. Jadilah jawapan nanti. Ni bahagi ni. 0.2 dapat 1.6 ditulis darab 10, lepas tu ada negatif 0.3 macam tu. Oh, betul lah. Okey, payah juga tekan kalkulator. Yang tu kita panggil dia, kamu tak belajar lagi. Betul, kita panggil nombor PIY. Kamu akan belajar dalam tingkatan 3 juga nanti. Tapi kemudian, kita bagi nombor PIY. Okey? Jadi, sekejap saya tengok kalkulator macam mana. Bahagi. Tu 0.000032 per dengan 0.2. Okey, kalau kita bahagi macam tadi kan jadi masalah juga kan. Betul tak? Jadi kita akan bawa benda ni dia terus pergi ke perpuluhan dia, kita gerakkan je perpuluhan dia. Kan? Perpuluhan dia gerakkan, kita kecilkan saja nombor tu. Contoh macam ni sebenarnya kita lebih sesuai menggunakan kaedah, maksudnya kalau macam ni perpuluhan kamu tekan kalkulator memang dia akan bagi dalam bentuk satu, kita panggil dia nombor PIY. Nombor PIY maksudnya dia bagi satu nombor kemudian ada darab 10 kuasa something. Betul tak? Kan? Jadi benda tu dia akan jadi susah untuk kamu. Jadi kita tak akan guna, sebab tu baru saya ingat kenapa dia ada bagi kaedah yang kedua iaitu pendarapan. Kan? Jadi kita tak, macam ni kalau bahagi susah kalau nombor kecil. Jadi kita lebih sesuai kita gunakan kaedah pendarapan. Pendarapan macam ni. 0.2 kita darab 0.2. Kita guna darab. Kan? Darab 0.2 macam tu, darab 0.2 kita test dulu. Kita darab 2 ni kita akan dapat apa? 0.04. 0.04. Lepas tu kamu darab lagi. Ni darab dengan ni lagi. Dapat tak? Ni darab dengan 0.2 kamu akan dapat 0.008. Betul? Betul. Lepas tu kamu darab ni dengan ni lagi. Darab. Dapat? Sekejap, kenapa? Hilah. Sekejap. Akilah. Kenapa? Cuba tekan kalkulator, darab je. Ni darab ni terus. Dah saya tunjuk Ni contoh saya pakai kalkulator handset saya. Ni dapat, bila dapat 0.04 dan kita terus darab terus je. Tekan kalkulator kamu terus tekan darab 0.2. Terus dia akan dapat yang ni. Okey?
Lepas tu kamu terus darab lagi. Darab 0.2 lagi. Dia akan dapat 0.0016. Nampak? Lepas tu kamu darab lagi. Darab lagi dengan 0.2. Kita akan pergi lagi. Terus. Kat sini baru akan dapat 0.0032 macam tu. Kan? Kemudian kita akan tengok berapa kali kita darab. Boleh faham tak ni? Boleh. Kan? Saya tunjuk sekali lagi. Ni dia apa? Camuk sikit dalam kerja. Tunjuk, Ni kita gunakan contoh dia bagi soalan. Saya ulang soalan ya. 0.00032. Dia nak dengan menggunakan asas 0.2. Jadi kita akan buat yang pertama 0.2. Okey, darab dengan 0.2. Kita ambil jawapan dia kat situ tadi 0.04. Okey, yang ini kita darab lagi dengan 0.2, turunkan jawapan kita kat situ. Padam Kamu akan dapat 0.008. Jadi belum sampai lagi jawapan kita. Kita darab lagi 0.2. Nampak dia pergi ke kanan macam tu. Ini hasil dia kita akan turunkan. Kamu akan dapat 0.0016. Kemudian kamu darab lagi sebab belum sampai lagi. Darab lagi dengan 0.2. Baru kamu akan dapat kat itu bawah ni 0.00032. Okey? Boleh? Sekarang jawapan dia kita kira ada berapa 0.2. Yang tu penting. Ada berapa 0.2? 1, 2, 3, 4. Jangan lupa mula-mula ni 5. Tertinggal. Mula-mula ni pun 0.2 tau. Jawapan kita akan dapat itu. Oleh sebab itu sama dengan 0.2 kuasa 5. Tapi boleh test pakai kalkulator terus. Ambil ni, kuasakan dengan 5. Sebab kalkulator kita pun boleh tekan kuasa terus. Okey? Boleh dia bila nombor perpuluhan tu saya kata perpuluhan yang dia kacau kat situ kadang-kadang. Bila kita tekan kalkulator, kalau bagi bahagi, dia bagi bentuk lain. Itu kita akan pening macam alamak cikgu macam mana dia bagi ni? Apa benda nombor kalkulator bagi? Kita dah tekan kalkulator, dia bagi nombor yang kita tak faham. Okey? Kita teruskan. Tengok. Negatif. Untuk negatif pun sama. Untuk negatif, tengok contoh negatif kan E kan. E kat situ untuk negatif. Jadi negatif 16,384. Okey, lepas tu asas dia adalah asas negatif 4. Asas negatif 4. Okey, negatif dengan negatif ni, kamu nak test dia punya nombor, okey, kamu tak payah letak negatif pun tak apa. Contoh, kalau kita bahagi tak payah letak negatif tak apa. Tapi kalau nak letak negatif pun tak ada masalah. Contoh yang ini nombor biasa boleh bahagi pembahagian panjang. Kita nak pakai 16 kat situ 384. Betul Okey, letak Jangan kerja sebab kita pakai nombor asal. Tapi tekan kalkulator tak payah negatif tak perlu. Bagi je negatif 4. Sebab negatif ni dia akan dapat jawapan dia berselang-seli. Ini negatif bahagi negatif akan jadi positif. Tekan kalkulator, kamu akan dapat, kamu tekan je 16,384 bahagi dengan 4. Kita akan dapat kat situ 4096. Nampak? Kemudian bahagi lagi dengan negatif 4. Bila positif bahagi dengan negatif, jawapan kita akan jadi negatif. Tengok, perhatikan simbol dia bila negatif. Simbol kamu ni akan berselang-seli. Yang ini kita akan dapat bila kita bahagi 4 lagi, kita akan dapat kat situ 1024. Nampak? Lepas tu bila kita bahagi negatif 4, apa jadi? Negatif bahagi negatif. Dia akan jadi positif pula kat bawah. Bahagi 4 akan dapat 256. Ini kalau indeks negatif macam ni. Dia kerja dia selang-seli. Negatif positif jawapan dia. Kita bahagi lagi negatif 4, dia akan dapat negatif pula. Bahagi 4, kita akan dapat situ 64. Nampak? 64. Kemudian kita bahagi lagi negatif 4, dia positif pula. Kita akan dapat 16. Kemudian bahagi negatif 4 lagi, kita akan dapat negatif 4. Bahagi negatif 4, baru dapat 1. Nampak nombor dia. Kalau negatif, asas negatif memang dia akan jadi negatif positif. Negatif positif, negatif positif, negatif. Sebab apa?
Kalau negatif bahagi dengan negatif akan dapat positif. Positif. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Negatif. Ni jalan kerja je tau. Tapi kalau kamu dalam exam, kalau dia bagi soalan, kamu tak nak buat dalam kerja ni, kamu boleh tekan calculator terus dapat. Pakai 4 pun tak apa. Akan dapat jawapan yang sama. Contoh kat sini, N kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat jawapan kita negatif 4. Pastikan negatif kena letak dalam kurungan kuasa 7. Boleh Fan? Boleh. Okey. Yang F tu saya tinggalkan untuk kemudian kamu dah fahamlah cerita dia macam mana. Okay, contoh macam 1/4. Kita tak payah buat 1. 1 tak payah buat. 1 tu sampai bila pun kau darab dapat 1. Yang kita pergi buat apa? Nombor 4. 4 yang kita buat sampai dapat 16. Okey. Teruskan Ini dia kata bagaimana anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks. Dalam bentuk indeks. Okay? Dengan menggunakan kaedah kalkulator. Ini tekan je lah kalkulator. Tapi kita boleh juga menggunakan pendaraban berulang. Contoh kan. Ini contoh. Okay. Tapi yang terbaik tak ni? Pakai je kalkulator. Tekan je kalkulator terus. Tekan kalkulator terus. Okay. Yang ni saya nak kamu try menggunakan kalkulator terus ni. Okay. Terus. Kalkulator kamu tekan, kita bincang je jawapan terus. Mahirkan. Nombor 1. Dia bagi A sama dengan apa? 9 kuasa 4. Okay. Kamu pakai kalkulator jenis apa? Apa ni Afan? Casio SVPAM FX 570 MS. 570 MS yang warna hitam betul? Warna hitam. Okey, kalau warna hitam maksudnya kamu tekan dekat X kuasa Y. Betul? Cuba tengok. Ada tak X kuasa Y? Dekat kalkulator tu ada tak? X kuasa Y. Okey, kalau tak ada kamu tekan ni. Saya bagi kamu senang. Yang senang Okey, yang ini kamu tekan kalkulator, kamu tekan 9, kamu tekan simbol ni. Ada tak simbol ni? Ada? Tekan. Itu 4. 4. Dapat berapa? 6561. 6561. 6561. Yang ini kita baca macam mana tau? Ini kita baca sama macam ni. Yang ini kita baca 9 kuasa 4. 4. Nampak? Kalkulator kamu. Maksudnya ini sama juga kalau kamu tekan macam kalkulator saya ni. Kan? Saya tekan macam ni. Saya ada kalkulator ni ada function macam ni. Kan? Ini kalkulator baru. Kalau kat kedai pun ada jual. Tapi ini saya pakai handphone sama dengan function ni. 9 ini 9 kuasa 4. Kan susah. Macam tu. Sama, nampak? Okey. Kamu tak payah tekan macam ni, kamu tekan macam ni. Ni paling senang. Paling senang. Maksudnya simbol ni adalah mewakili simbol apa? Kuasa. Kuasa. Okey. Tengok B. B sama juga. Cuma B kamu kena hati-hati kan bila dia bagi negatif 4. Okey. Sekarang 5. Kuasa 5. Jadi kita tekan kalkulator macam ni. Ingat negatif yang terbaik kita letak dalam kurungan. Kurungan negatif 4 kuasa 5. Cuba tekan. Dapat negatif 1024. 1024. Boleh Boleh. Okey. Ingat. Okey. Kadang-kadang kalau kita tak letak kurungan, kadang-kadang jawapan sama tau. Kadang-kadang berbeza. Ada bila masa sama, bila masa berbeza. Nanti saya tunjuk kenapa. Okey, C. Betul. Boleh try terus. 2.5 kuasa 3. Okey, contoh macam ni. Perlu tak buat kurungan? Tak. Tak payah, betul. Kenapa? Dia positif, betul tak? Kan, positif. Dia bukan pecahan. Dia terus boleh. Terus kamu tekan kalkulator je, terus tekan macam mana? 2.5 kuasa 3. Terus. Terus selesai. 15.625. 15.625 kan. Okey, jangan bundar-bundar Nanti pergi bundar pula. Aduh, jawapan dah cantik. Panjang sangatlah cikgu jawapan dia. Boleh tak saya 15.6? Tak boleh. Kan? Nombor ni tak boleh. Kena ambil apa saja kalkulator bagi, tekan terus. Okey. Tengok untuk soalan yang nombor bercampur. Nombor bercampur G. Kita pergi G G. Dia bagi apa? 1
2/3 kuasa 2. 2. Okey. Yang ni kita tekan macam mana? Tekan 1, tekan per, tekan 2, tekan per, tekan 3. Kan? Oh, saya lupa. Sorry. Pecahan pecahan mesti letak dalam kurungan dulu kan. Buka kurungan, tekan ni, kemudian kuasa 2. Okey, kamu akan dapat dalam pecahan. Bagi jawapan kamu dalam pecahan. 27/9. 27. Tak, 27/9. Oh, 27/9 macam ni. Mm-mm. Okey, cantik. Boleh. Okey. Jadi kena faham kan, kalau dalam kurungan, kalau kita tak letak kurungan ni apa beza? Cuba kamu buat soalan ni, kan? Soalan yang sama ni jangan letak kurungan. Tengok apa beza jawapan dia. Dapat 1/2 1/2/9. Nampak beza kan? Mm-mm. Kenapa jadi macam tu? Sebab kalkulator ni dia kira macam ni tau. Kalau kamu buat 1/2/3 kuasa 2, kan? Yang dia kuasa yang ni je. Nampak? Dia akan kuasakan yang ni je. Dia kata yang lain tak nak. Tak payah. Macam tu. Lain sebab tu bila kita beza dia, sebab tu dalam kalkulator kamu tu, kalau pecahan memang kena letak dalam kurungan. Kalau tidak, kalkulator kita tulis kita nak, yang kita nak dia buat 1/2/3 kuasa 2. Yang kalkulator pergi kira 1/2/3 kuasa 2. Yang ini je dia kira. Dia letak kuasa 2 tu dekat 3. Yang tu kita tak nak. Sebab tu kita kalkulator, kalau guna kalkulator, apa saja melibatkan pecahan, nombor negatif, mesti letak kurungan. Okey? Dan simbol ni adalah mewakili simbol untuk kuasa. Okey? Mudah kan? Jadi dalam exam pakai je kalkulator. Seboleh-bolehnya. Sebab tu kamu kena cekap guna kalkulator. InsyaAllah saya akan ajar kamu sikit lah. Penggunaan kalkulator sangat cekap. Kena cekap. Okey? Boleh, Pan? Boleh? Kita masuk bahagian seterusnya ni. Ni hukum indeks. Hukum indeks ni, soalan hukum indeks ni sampai bila-bila pun dia akan tanya kamu. Maksudnya sampai kamu masuk universiti ada soalan ni. Sampai SPM pun ada, PT3 pun ada, exam tingkatan 4 ada, tingkatan 5 ada, universiti pun ada. Itu kita panggil dia hukum indeks. Okey, hukum indeks. Boleh? Okey. Jadi saya akan bagi tahu kamu formula terus. Formula terus. Kita tengok formula dia. Formula yang pertama. Mana formula dia? Macam tu ini formula dia. Tak ada, dia tak bagi formula kat sini ke? Oh, ni. Jauh mana saya cari formula ni. Okey. Jadi kat sini hukum indeks yang pertama. Hukum indeks yang pertama adalah simple je. Contoh apa-apa nombor, kita panggil dia kat situ A kuasa M. Darab dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Jadi yang kamu hafal, yang syarat dia pertama, pastikan asas dia mesti sama. Asas mesti sama. Kalau tak sama tak boleh pakai hukum ni. Hukumnya hanya boleh gunakan apabila dia asas dia sama. Kalau tak sama tak boleh. Okey? Jadi kat sini darab ni bila kita samakan asas, darab ni akan bertukar menjadi tambah, nampak? Sebab tu yang ni kita ringkaskan, saya tulis itu darab jadi tambah. Itu pertama, hukum indeks. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni, contoh. Contoh 2 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa 3, contoh. Okey. Jadi kalau kita tengok apa maksud 2 kuasa 2? 2 kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. Okey, 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2. Bila kita letak darab kat tengah, maksudnya semua ni dah bertukar menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5. Nampak? Kan? Sebab tu dia keluarlah formula. Oh, kalau darab,
boleh jadi 2 kuasa tambah je. 2 campur 3. Sama kan? Itu maksudnya darab tukar kepada tambah. Okey. Dia akan jadi macam ni hanya berlaku apabila kan, asas sama. Okey, asas sama. Kalau asas tak sama, tak boleh. Dia tak boleh, asas tak sama tak boleh. Kan? Okay. Jom kita tengok seterusnya, tengok soalan dia. Kita boleh teka terus, nampak? Contoh 6 ni. Ni boleh simple je. Kan? Contoh, kita bincang contoh kejap. Contoh, ringkaskan. Nampak? Soalan dia dah bertukar. Tadi cari nilai, pemudahkan, tukar asas. Sekarang soalan ringkaskan. Ringkaskan boleh juga kadang-kadang soalan dia permudahkan. Okay. Soalan dia ringkaskan. Bila soalan ringkaskan maksudnya kerja kamu hanya ringkaskan. Bukan cari nilai sampai habis. Contoh A 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Dah. Kalau tekan kalkulator, lain cerita dia bagi. Bila soalan ringkaskan, kamu tekan kalkulator, salah. Dia 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Jawapan kita adalah 7 kuasa 5. Betul. Macam tu je. Itu soalan ringkaskan. Sama juga dengan B. B dia bagi 0.2 kuasa 2 darab dengan 0.2 kuasa 4 darab dengan 0.2 kuasa 5. Sama dengan apa? Darab. Terus saja kamu boleh buat pop, tambah. Tambah. Jangan kerja dia. Terus jadi 0.2 kuasa 11. Kuasa 11. Siap. Ini soalan apa? Ringkaskan. Kalau selesaikan, kita tekan kalkulator. Selesaikan maksudnya kena sampai dapat jawapan. Yang ini ringkaskan maksudnya daripada banyak-banyak ni ringkas jadi satu. Itu maksud ringkas. Okey, contoh C Pak. C dia bagi kat situ 2K kuasa 2. Okey, darab dengan 4K kuasa 3. Nampak? Ini ada berlaku cantuman antara nombor dan unknown. Nombor dan unknown. Okey. Kalau macam ni kita boleh gunakan kaedah 2. Contoh. Nombor dengan nombor kita darab dulu. Nombor dengan nombor. 2 darab 4 jadi apa? 8. Jangan pergi tambah pula. Yang tambah kuasa. Jadi K jadi apa? K dengan ni. Dia akan jadi 2 tambah 3. Nampak? Kuasa yang darab jadi tambah tu hanya melibatkan kuasa. Jadi jawapan kita? 8 kuasa 5. Kuasa 5 macam tu. Kan? Kena faham cerita dia. Nombor dengan nombor. Unknown dia lain cerita. Kalau yang mana asas sama je. Yang mana asas sama ni saja yang boleh kita gunakan hukum indeks. Okey. Kita tengok soalan apa tu. Ni ramai ni. D ni. D ni meriah soalan dia. Dah makin ramai dia datang. Tadi dia datang seorang-seorang. Ini dia datang bawa geng. Tengok soalan D. Apa geng dia bawa? 3M kuasa 4 darab 1/6 M kuasa 5. Okey, darab 12M. Okey, lagi satu M. Kalau tak ada nombor, maksudnya kuasa 1. Kalau tak ada nombor, maksudnya kuasa 1. Supaya tak keliru. Jadi kita nampak. Kalau nak buat jalan kerja cantik, kita asingkan dulu nombor. 3 darab 1/6 darab 12. Ini geng nombor. Lepas tu kita boleh asingkan dengan geng huruf. M, 4. Terus kita tengok darab. Okey, campur 5. Campur 1. Dah jadi nombor pelik. Okey. Yang ini senanglah kita buat sebab kita boleh potong. Yang ini kita potong dengan siapa? Potong dengan 3 dulu. Boleh? Potong 1, potong 2. Dah 12 bahagi 2. Dah boleh potong. Tinggal apa? 6. Lepas tu jawapan kita last adalah 6 M kuasa 10. Boleh Abang? Okey. Dia topik motorik ni senang nampak. Dia bagi semua jawapan dia. Kita boleh tengok. Okey. Dia akan teruskan.
Bagaimanakah anda boleh pemudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan? Nampak dia kata apa? Yang pertama, kumpulkan nombor atau sebutan algebra kena asing-asing. Maksudnya asing-asing. Kumpul tu maksudnya asing-asing kan. Kemudian tambahkan indeks bagi asas yang sama. Kan? Dia yang macam kita buat tadi dah. Jom kita tengok. Nampak? Dia bagi ramai-ramai macam ni. Kan? Dia bagi ramai-ramai, kita asing-asingkan dulu. Kan? Contoh, dan cara asing yang terbaik, kalau banyak huruf digunakan, kalau banyak huruf yang terbaik, kamu kena susun huruf tu mengikut abjad. Kan? Susun huruf tu mengikut abjad. Contoh macam A kat sini, dia bagi kat situ apa? M3 darab dengan N2 darab dengan M4 darab dengan N5. Kita dah nampak dah, terus kita tanda je. M dengan M, macam tu je. Tanda je. Dalam kerja kamu tu dapat apa? M3 campur 4. Lepas tu N2 campur 5. Jawapan akhir M7 N7. Siap. Okay. Dia macam tu je. Maksudnya, kalau ramai macam mana pun apa kita buat, kita hanya perlu asing-asingkan dulu. Dan susun ikut abjad. Dan susun ikut abjad. Sama juga kalau melibatkan nombor. Kan? Sama juga kalau melibatkan nombor. Contoh B tu dia melibatkan nombor. Bila melibatkan nombor, dia bagi 0.3 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 2 darab dengan 0.3 darab dengan 0.2 kuasa 5 darab dengan 0.3 kuasa 3. Macam tu tengok. Okey. Bila kat sini kamu akan nampak apa yang sama tu kita panggil asas. Contoh asas kita ada 0.3, 0.3, 0.3. Dan kita ada juga 0.2, 0.2. Siapa lagi kecil? Yang lagi kecil adalah apa? 0.2, betul? Jadi kita mulakan dengan dia dulu. Sama dengan 0.2 kuasa 2 campur 5. 7. Okey, 7. Itu 0.3 2 campur dengan 1 campur dengan 3. Dapat jawapan kita 0.2 kuasa 7. Okey. Dan 0.3 kuasa 6. Okay. Ini kalau soalan ringkas kan? Ini bukan selesaikan. Ini soalan hanya ringkaskan. Okey. Boleh faham kan? Boleh. Okey, boleh saya teruskan je ni. Kita pergi terus. Okey. Soalan seterusnya. Ini bahagian ni dia lagi dahsyat. Dia dah masuk level intermediate sikit kan. Okey, tengok. Uji minda dah laju ni 1.2B dah sampai. Sekejap je macam belajar kat sekolah. Kau sekolah mana? Apa Afan? Semsah. Semsah. Oi. Semsah. Saya last pergi ke Semsah tahun tak nak ingat. 1990. Kamu dah lahir belum? Kan? Belum lahir ya? Okey. Kan? Lama tu. Ustaz Abdul Halim, Jenan. Kan? Nanti jumpalah. Saya dulu saya sekolah dekat Syed Putra, Perlis. Bila sukan selalu jumpalah. Kan? Okey, nombor 1. Nyatakan dalam bentuk indeks paling ringkas. A kat situ 5 kuasa 4, 9 kuasa 3, 5 kuasa 1, 9 kuasa 2. Nampak? Ini dia nak soalan dia. Penting tengok betul-betul soalan dia nak apa? Nyatakan dalam bentuk indeks paling ringkas. Indeks paling ringkas. Okey. Apa maksud indeks paling ringkas? Kita tengok apa maksud indeks paling ringkas? Okey. Bila soalan macam ni, kadang-kadang kamu perhatikan dia ada nombor 9 kat situ. Kan? Ada nombor 9. Bila ada nombor 9 kat situ, kamu kena ingat 9 ni dia boleh bertukar menjadi 3 tau. Tu special tu. 9 tengok. Ada tak? Kan dia dah masuk bahagi.
Okay, tak apa. Kan? Kita buat ni dulu. Maksudnya 5 biasanya kita akan susun dulu 5 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 1 darab dengan 9 kuasa 3 darab dengan 9 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 4 campur 1 5 kan. Kemudian darabkan dengan 9 kuasa 5. Okey. Cuma kat sini kalau kamu tengok kat sini dia kata dalam bentuk indeks paling ringkas. Kadang-kadang 9 ni kita boleh tukarkan kepada ada contoh soalan objektif lah, soalan objektif. Ini soalan subjektif tak ada masalah. Ini jawapan macam ni je. Dah siap lah. Soalan objektif tiba-tiba kamu cari jawapan tak ada. Alamak. Cikgu, tak ada jawapan. Sebab jawapan dia patutnya macam ni, kamu cari tak ada. Okey? Jadi macam mana kita nak buat? Kan? Sebenarnya kalau macam ni, dia banyak jawapan apa nak jadi. Contoh 9 ni, 9 adalah sama dengan 3 kuasa 2. 9 juga adalah sama dengan 3 kuasa 2. Jadi yang ini, konsep ni kadang-kadang soal objektif ditukar. Dia buat 5 kuasa 5 darab dengan 9 tu dia tukar jadi 3 kuasa 2. Yang ni saya tak ajar lagi hukum seterusnya, tapi saya tunjuk je. Tiba-tiba dalam tu jumpa soalan, letak balik 5 kat sini. Maksudnya saya buat apa? Tempat 9 ni, saya gantikan dengan 3 kuasa 2. Nampak kan? Jadi jawapan tiba-tiba kemudian ada 5 kuasa 5 darab 3 kuasa 2 dengan kurungan ni. Kurungan kita panggil kena darab. Nanti kita akan belajar hukum seterusnya. Yang mana kalau jumpa kurungan, macam kamu belajar kurungan dalam matematik biasa. Kalau ada kurungan, kita darab. 3 kuasa 10. Gitu. Kadang-kadang soalan macam ni. Tiba-tiba ABC hilang 9. Dia keluar 3. Maksudnya apa? Dia kecilkan 9 tu kepada 3. Itu maksudnya. Okey. Tapi untuk soalan ni dia kata nyatakan dalam bentuk indeks paling ringkas. Indeks paling ringkas maksudnya macam ni pun cukup dah. Hanya perlu susun saja, tak perlu banyak-banyak. Okey? Ini contoh soalan. Pergi terus Pergi terus dekat soalan kat sini. Ambil C ambil C. Soalan C. Untuk soalan C kat situ, dia bagi 12 X kuasa 5 darab dengan Y kuasa 3 darab dengan 1/2 X darab dengan 2/3 Y kuasa 4. Okey. Apa nak try dulu? Cuba. Cuba buat dah. Susun Susun betul. Boleh kan? Macam mana? 12. Susun. Dah susun dah? 12. 12 dengan apa? 1/2. Kemudian 2/3. Lepas tu okey, X dengan Y siapa dulu? X dengan Y siapa kita nak tulis dulu? Kalau ikut abjad kita kena tulis X dulu. Betul. Sebab X lagi kecil. X maksudnya 5 ada berapa X? 5, 6 betul. Kemudian Y berapa? Y 7. Okey betul. Yang ini je kita kena kira betul tak? Potong je lah. Potong 12 bagi 3 dapat 4. Jawapan akhir kita 4 X 6 Y 7. Boleh? Boleh. Okey. Lagi sekali Okey. Ini mesti lajunya tengok D. D. Apa soalan D kat sini? Negatif 2 K kuasa 5 darab P kuasa 6 darab 1/4 P kuasa 5 darab 3K. Okey, ingat nombor dulu, huruf
Susun ikut abjad. Dia kalau nak kira yang macam negatif 2 darab 1/4 darab 3 kan? Ya, okey. Kamu susun sajalah. Susun negatif 2 darab dengan 1/4. Kemudian darab dengan 3. Okey, dah habis kita nombor. Kemudian siapa? K dengan P siapa dulu? K dulu. K dulu. Okey. K ada berapa semua? 6. K ada 5, 6. Kemudian P 11. ada berapa? 11. Huruf senang je, betul tak? Ha. Nombor. Okey, nombor biasanya first kali kita akan tengok simbol. Simbol maksudnya negatif. Ada tak kawan yang matikan dia? Tak ada kan? Tak ada. Maksudnya negatif hidup. Negatif. Okey, yang ini potong ni tinggal sini 2. Jadi apa yang tinggal nombor kita? 6. Bukan 6, nampak? Ni atas, ni bawah. Jangan silap ni. Yang tinggal apa? 3/2. Nampak? Nampak. Jadi ni salin je lah. K, K 6, P 11. 11. Baru betul. Okey, boleh Pan? Boleh. Okey, kita masuk hukum indeks yang kedua hari ini. Tadi darab tukar jadi tambah. Sekarang kita masuk hukum indeks yang kedua. Apa hukum indeks yang kedua? Hukum indeks yang kedua adalah A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. Tadi darab tukar jadi tambah. Lawan dia bahagi tukar jadi tolak. Bahagi tukar jadi tolak. Konsep dia macam potong-potong juga. Contoh kat sini kita ambil. Saya ambil kat sini katakan 2 kuasa 5 bahagi dengan 2 kuasa 3. Kalau kita susun cantik dalam bentuk pecahan, atas ada 5. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Bawah 2 darab 2 darab 2 ada 3. Jadi kalau kita potong, yang tinggal 2. adalah 2 kuasa 2. Jadi sama tak? 2, 5 tolak 3. Jadi konsep dia adalah bahagi tukar kepada tolak. Bahagi tukar kepada tolak. Okay. Boleh Ini 2 dah. Tadi darab tambah bahagi tolak. Darab tambah bahagi tolak. Yang itu je. Senang. Okay. Jom kita tengok contoh bahagi pula. Bagi banyak dalam kerja ni. Tu pergi terus. Terus pergi dekat contoh 8. Okey, contoh 8 kat sini. Tengok. Ringkaskan. Okey, contoh 8, soalan dia ringkaskan. Okey. A kat sini, yang ni basic je lah. 5 kuasa 4 bahagi dengan 5 kuasa 2. Senang je. Tu jadi apa? 5, 4 tolak 2 sama dengan 5 kuasa 2. Tak payah kira benda ni. Ini namanya ringkaskan saja. Okey. Yang negatif ke positif sama semua. Cuma hati-hati bila dia bahagi banyak kali. Contoh tengok. A, B kat sini. Kita tengok. Negatif 3 kuasa 4 bahagi dengan negatif 3 kuasa 2. Dia bahagi lagi. Ini bahaya.
bahagi lagi, dia bahagi 2 kali tau. Kan negatif 3. Yang ni kena tengok satu kan. Okey. Dalam indeks kita panggil dia bahagi, sebenarnya kita boleh tukarkan jadi sebagai tolak. Jadi kita tengok. Ini macam mana kita tulis. Nampak ni bahagi semua ni kan. Bahagi 2 kali. Okey. Yang ini sebenarnya konsep dia kalau dia tulis macam ni senang. Dia tulis macam ni adalah benda yang mudah je. Sebab apa? Yang kita tahu bahagi tukarkan saja kepada tolak. Terus kamu dapat jawapan negatif 3. Okey. 4 Tolak 2 tolak 1. 1. Jangan lupa tak ada nombor 1 kan. Jawapan kita akan dapat terus negatif 3 kuasa 1. Betul. Okey, perlu tak tulis kalau kuasa 1? Tak payah. Jawapan akhir negatif 3 saja. Okey. Tapi kalau kamu tulis dalam bentuk pecahan, yang ini boleh menyebabkan salah tau. Boleh pening ni. Contoh kalau ada nak try buat dalam bentuk pecahan, kamu buat negatif 3 kuasa 4 per negatif 3 kuasa 2. Dia ada per lagi. Dia ada per tingkat-tingkat. Mula mengarut kan. Nampak? Benda macam mana ni? Potong siapa potong dengan siapa? Kan? Cuma dalam konsep dia senang je. Kita siapkan yang ni dulu. Lepas tu baru dengan ni. Lepas tu dia jadi. Dia jadi jawapan tu. Contoh macam ni. Dia potong ni dulu. Dia potong macam ni. 2 dengan 4 kita potong. Tinggal 2. Kemudian baru 2 dengan ni potong. Dengan 1. Potong. Tinggal 1. Itu konsep dia sebenarnya. Okay. Tapi dalam exam dia tak bagilah macam ni. Kalau dia bagi macam ni cantik. Kalau dia bagi per. Kena tengok. Dan per kena tengok. Per yang kita panggil dia bertingkat-tingkat. Okay. Teruskan lagi. Kita tengok contoh seterusnya. Saya terus pergi dekat D. Tengok D. Ramai D tu. D kat sini dia bagi 25 X kuasa 2 Y kuasa 3 bahagi dengan 5 XY. Okey, nampak? Dia konsep dia simple je. Macam tadi juga. Nombor dengan nombor dulu. 25 per 5 bahagi ya. Kemudian bila kita tulis X 2 tolak 1. Y 3 tolak 1. Jawapan akhir akan dapat 5X. 1 tak payah tulis nombor kan. Y kuasa 2. Boleh Okey Fan? Boleh. Boleh Itu bagi soalan latihan lah. Ini senang. Nampak dia dah soalan dia permudahkan. Dia dah sampai. Kan? Ini kadang-kadang boleh menyebabkan kekeliruan. Hati-hati. Bagi soalan ni cantik. Jom kita tengok. Permudahkan yang berikut. Okey. Untuk yang A tu mudah lah. Nombor 1 A tu kan. Nombor 1 A, B tu pun senang. Dia senang. Kita tengok yang pelik. Yang memang kita tak pernah buat lagi. Contoh nombor 1. Permudahkan soalan dia. Saya pergi terus C ya. Sebab yang A dengan B tu kamu tahu. Bahagi tukar kepada tolak je senang. C tu dia bagi apa? M kuasa 8 N kuasa 6 per dengan M kuasa 4 N saja. Jadi konsep dia macam tadi saya bagi tahu. Kita boleh tukarkan benda ni menjadi M 8 tolak 4. Sebab apa tolak? Bahagi. Per juga adalah bahagi. Dan N 6 tolak 1. Jawapan terus kita akan dapat M kuasa 4 N kuasa 5. Nampak? Okay? Walaupun dia bagi dalam bentuk macam mana pun kita senang. Kita tukar je bentuk yang kita faham. D. Tengok soalan D. Banyak ramai je. 27. X kuasa 4. Y kuasa 5. Per dengan 9. Okay. X kuasa 3. Y kuasa 2. Okay, tengok. Sama kaedah dia. Nampak? Yang pertama,
Kamu dah boleh congak dah soalan ni. Nampak? Tapi kita buat dalam kerja lah congak. 27 bahagi 9 kita buat. Kan? Kalau nak congak boleh congak lah ni. Yang ini X kita 4 tolak 3. Nampak? Y pula 5 tolak 2. Terus dapat 27 bahagi 9. 3. X X. 1. X. X saja Y 3. 3 dah. Nampak? Kan? Senang kan? Okey. Dalam exam kamu ada juga soalan yang melibatkan bahagi 2-3 kali. Sama, tak ada masalah. Contoh macam soalan yang F tu. Tengok soalan F. F dia bagi apa? Negatif 25 H kuasa 4 bahagi dengan 5 H kuasa 2 bahagi dengan H. Okey. Nombor kita dah boleh congak. Terus tulis jawapan je. Negatif 25 bahagi 5. Kamu terus dapat. Boleh congak terus tulis je. Negatif 5. H 4 tolak 2 tolak 1. Terus dapat jawapan negatif 5 H. 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 H tu je lah. Betul tak? Siap. Okey. Dan dia boleh tanya soalan terbalik. Tengok soalan nombor 2 tu. Nombor 2 tu terbalik tau. Tengok soalan dia. Dia macam isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Nombor 2 kan. Nombor 2 biasanya dia duduk dalam soalan subjektif lah. Subjektif kamu. Okey. Nombor 2. Salin dan lengkapkan setiap persamaan di bawah. Okey, soalan A dia bagi apa? 8. Dia bagi kotak kat atas tu. Kemudian bahagi dengan 8 kuasa 4 bahagi dengan 8 kuasa 3 sama dengan 8 saya dia bagi. Jadi kat sini kotak kosong tu kita boleh tukarkan kepada unknown kalau kita buat dalam bentuk algebra lah. Kan? Boleh buat bentuk unknown. Contoh, saya tukarkan jadi apa? 8 ni kita tak tahu nombor. Kita tak tahu nombor, kita boleh guna apa? X. Ataupun N. Boleh X atau boleh. Contoh pakai N lah. Kalau biasanya kalau indeks kita pakai N. N tolak 4 tolak 3 sama dengan 8 kuasa 1. Nampak? Kan? Bila dalam indeks, kalau asas dah sama, kita dah boleh potong. Yang tinggal apa? N tolak 4 tolak 3 tolak 7 sama dengan 1. Ini kamu dah cakap lah algebra macam ni, senang kan? Jadi N sama dengan 1 tolak pindah sebelah jadi tambah. Jawapan akan dapat N sama dengan 8. Boleh faham tak apa saya buat ni? Ya. 8. Wait jap, macam mana tadi? Wait jap. Boleh. Yang mana? N tu Yang ni, N. N ni maksudnya tempat kosong tu, tempat kosong tu. Bahagi tukar jadi apa? Tolak. Bahagi lagi, tukar jadi tolak. Tolak. Sama dengan 8, tak ada nombor, letak nombor 1. Bila seorang kiri, seorang kanan, 8 dengan 8 sama, kita dah boleh buang. Boleh buang. Yang tinggal apa? N. N. Tolak 4, tolak 3 dapat 1. tolak 7. Negatif. Sebab kita tambah. Betul. Bila kita negatif 4 tolak 3, maksudnya negatif dengan negatif. Apa operasi yang kita buat? Negatif dengan negatif, operasi kita pakai adalah operasi tambah. Jadi 4 tambah 3 akan dapat 7. Tapi simbol kita masih lagi negatif. Yang tu dapat ni. So N sama dengan 1 tambah 7. So N sama dengan
Boleh? Algebra boleh kan? Kadang-kadang pening sebab saya tak boleh macam tu. Tapi boleh lah, yang ni boleh lah. Yang sangkut kat mana? Kat ni, pindah-pindah nombor ni ke? Yang ni dah okey lah. Sebab dia 8 A9. Sebab tu bahagi 8 bahagi 8 sama dengan 8 kan. Okey. So dia apa panggilnya? Kan 4 tolak N tolak 4 tolak 3 kan. So yang Okey. 8 ni boleh pangkas sebab dia tak ada apa sebab sama kan. Betul, okey. So N tolak 7 sama dengan 1 sebab yang 4 dengan 3 kena tambah. So this Betul. is negatif. So sama dengan 1. Ha? Lepas tu N ni nombor yang start mula kan. Ya. Sebab hujung dia ni kan 81 kan. Ha, okey. Kan? Kuasa 1. So kalau sebab dia yang kuasa 1, so 8 dengan 4 tu kalau tambah dapat 7. So kalau yang tu dapat 8, so N dapat 8. So yang ni kena tambah yang ni, tambah tambah yang ni. Dapat yang ni. Okey. Kan? Okey. Yang ni faham kan? Ha, Macam mana dapat, betul tak? ha. Okay. Yang ini pergi sini boleh faham tak macam mana dapat? Ni ke sini. Boleh kan? Boleh. Okey. Yang bawah ni algebra. Penyelesaian algebra. Algebra maksudnya kita pindahlah, tolak, tukar jadi tambah. Kan? Dan apa saja kita dapat N8 sebab soalan dia kata apa? Salin dan lengkapkan, betul tak? Okay, jadi jawapan nanti, jawapan last kamu kena buat balik. 8, jadi kuasa 8 bahagi 8 kuasa 4 bahagi 8 kuasa 3 sama dengan 8. Lengkapkan saja. Maksudnya nombor depan tu kena besar lah dibanding yang dua tu. Betul. Kena besar lah sebab kita nak tolak. Nak tolak. Dari satu sebab hujung tu dia tak ada tu, maksudnya satu, so dia ditambah lah kan. Sebab hujung tu tak ada nombor. Yang mana? Yang ni? Hujung ni tak ada nombor, so maksudnya kena tambah je lah yang tu. Dapat yang kalau tak ada tanda. Betul. Kalau tak ada nombor, maksudnya kita jadikan dia 1. Okey, yang bawah ni algebra. Algebra sebenarnya bila kita nak selesaikan ni, kita selesaikan tolak, apa-apa saja tolak, bila kita pindah ke sebelah, dia akan bertukar menjadi tambah. Kalau sini tambah, pergi sebelah jadi tolak. Macam tu je. Dan yang kita, bila kita nak cari nilai N, kita kena buat sampai tinggal N saja. Semua nombor kita bawa ke sebelah. Okey, kita tengok sekali satu lagi contoh, boleh? Tengok. Nanti dia biasanya kalau lepas 2-3 contoh dia lagi faham Dia ni lagi ramai ni. Tengok M kuasa 4 N ada kotak kosong bahagi dengan ni M kotak kosong, yang ni N 5 kemudian sama dengan M 2 N macam tu. Ini soalan asal dia lah. Okey, dia nak kamu isi tempat kosong ni, betul tak? Okey, sekarang apa kamu nak buat kalau jumpa soalan macam ni? Kita tengok satu-satu huruf. Contoh, perhatikan dekat huruf apa? M dulu. Kita asingkan, jadi M akan jadi M kuasa 4 bahagi dengan M tempat kosong. Sama dengan M kuasa 2. Okay. Cuma bila tempat kosong ni tak cantik lah kita buat. Kita dah belajar dalam matematik, kita belajar algebra. Sebab tu saya tukarkan ni jadi apa? N. Tapi bila huruf N dah pakai kat bawah, kamu tak dibenarkan menggunakan huruf yang sama. Contoh, pakailah huruf lain, suka hati. Kan? Contoh, saya buat jadi M 4 tolak, yang ni saya letak sebagai X. Contoh. Sama dengan berapa? M kuasa 2. Sekarang ni turn siapa? Kiri dan kanan sama, betul? Jadi sama nak tengok lagi ke? Tak payah, buang saja. Okay, yang tinggal apa? 4 tolak X sama dengan 2. Okey, boleh tak? Fan, boleh selesai tak macam ni? Macam mana kita nak cari nilai X? Ingat lagi? Okey. Kalau dalam algebra,
Bila jumpa soalan macam ni, maksudnya kita nak cari nilai X tau. Kan? Bila nak cari nilai X, kita perhatikan nilai X kamu. Okay, nilai X kamu ni berapa? Negatif X. Betul? Tinggalkan dia. Negatif X. Belah kanan, siapa yang ada? 2. Okay, sekarang, siapa yang kita nak pindahkan? Yang kita pindahkan kat sini adalah nombor apa? Nombor 4. 4 kita tu positif ke negatif? Positif. Kalau positif, pindah ke sebelah jadi? Negatif. Negatif macam tu. Nampak? Jadi apa hasil kita? Negatif X sama dengan 2 tolak 4? Tolak 4. Negatif. Negatif 2. Negatif 2. Nampak? Jadi berapa nilai X? Negatif dengan negatif? Positif. Mati. Jadi X sama dengan 2. Ini semua algebra. Ataupun kita boleh gunakan kaedah sekolah rendah. Sekolah rendah ni 4 tolak berapa 2? Kan? 4 tolak berapa 2? Jadi jawapan kita 4 tolak 2. Ini jalan kerja saja lagi panjang. Kaedah algebra. Boleh? Boleh. Okey, ini baru siapa punya ni? Ini baru M. Kita belum buat N lagi tau. N. Kita pergi buat N pula. N maksudnya, sini saya akan pakai N kuasa. Tadi saya pakai X. Ini saya pakailah huruf lain. Contoh saya nak pakai Y lah. Y. Kemudian bahagi dengan N kuasa 5 sama dengan N. Nampak? Bila kita gunakan hukum indeks, maksudnya yang tinggal apa? N. Y tolak 5 sama dengan N kuasa 1. Okay. N dengan N habis. Yang tinggal Y tolak 5 sama dengan 1. Jadi berapa Y? Boleh tak teka? Tanpa buat algebra boleh teka tak berapa Y? Berapa tolak 5 dapat 1? 4. Tak, 6. 6. Kan? 6. Sebab tu kalau dalam algebra, dalam kerja kita apa? Y sama dengan 1 negatif 5 pergi sebelah, tukar jadi? Positif. Positif. Sebab tu dapat 6. Nampak? Jadi kita gunakan kaedah algebra untuk selesaikan. Boleh? Boleh. Lagi sekali Tu, ada 2, ada C tu. C tu lagi banyak nombor tu. Tengok C. Tapi bila kamu dah faham, dia akan datang. Ada punya idea sekejap. Tu datang. M 10. N 4. Darab M kotak kosong. Lepas tu N kuasa 2. Dia per pula. Dia dah campur, nampak ni. Dia dah campur aduk kita punya hukum. Tadi kita darab-darab je, bahagi-bahagi je. Ni dah campur aduk. M kuasa 5, N kotak kosong. Okey, kita tengok. Kita perhatikan dekat M dulu. M M kat sini apa? 10 darab tukar jadi apa? Tambah. Saya buat terus Tambah. Tempat kosong kita tak tahu. Saya letak sebagai X. Kemudian bahagi. Bahagi jadi apa, Afan? Tolak, betul. Sama dengan sebelah M kuasa 5. Nampak? Dia ringkas je nak kerja. Kemudian apa? M dengan M? Buang. Yang tinggal berapa ni? Ini apa tinggal? X 10 tolak 7. 3. 5. Betul? Jadi berapa? Macam mana nak kira X? X sama dengan 5 tunggu positif tukar jadi? Negatif. Tolak 3. Jalan 2. Itu M lah. M lah N. Tengok N. N mana N? Mana N? Mula dengan N kuasa 4. Kan? Kemudian kita terus buat, tengok. Saya terus buat, terus. 4. Darab tukar jadi? Tambah 2. Kemudian bahagi tukar jadi?
tolak. Kan? Ni kuasa Hmm. 1. Okey. Sama dengan N kotak kosong. Ini senang lah. Kira terus je lah. Faham? Ni kira terus je lah. Dapat apa? N. Hmm. Tolak 1. 6. 5. 5. Jadi, yang ni perlu buat tak jalan kerja? Tak payahlah jalan kerja kan? Tolak Dia automatik kita dah tahu dah. Kotak kosong kita adalah apa? Hmm. Macam tu saja. Okey? Kan? Tengok D tu. Lagi banyak nombor dia. Nanti kamu boleh try lah. Boleh? Boleh. Itu lebih kurang mukadimah kita. Kita first class kita. Saya ajar kamu kelas pertama. Lebih kurang macam ni untuk topik indeks. Kan? Okey? Nanti kalau kamu nak buat revision dekatan 2. Kan? Kalau kamu rasa topik apa kamu lemah, kamu WhatsApp saya. Kan? Begitu. Cikgu saya nak buat topik ni. Saya akan buat nota untuk kamu. Okey? Boleh? Boleh? Ya, ataupun kamu tengok cikgu kita sambung indeks, bagi tahu je. Saya akan tak apa. Sebab saya tak banyak masa dengan kamu, jadi kamu bagi tahu je nak buat revision apa, kalau nak buat topik apa, lemah kat mana, terus terang WhatsApp saya akan buat untuk kamu. Boleh? Boleh. Okey? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah next class. Okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih.